So, ulama-ulama yang kita katakan muslih, yang ikhlas, berusaha untuk memperbaiki masalah ini. Syekh Yusuf Qaradawi menyebut saqafatuna bainal infitah wa bainal inghilaq. Ilmu Islam antara sikap tertutup dan sikap terlalu terbuka. Ada yang terlalu tertutup, macam pengajar di pondok tertutup sungguh. Dia tak boleh terima banyak benda baru, menyebabkan pondok tak ke mana. Tok Guru mati, pondok pun tutup. Ya, kita tidak menafikan sumbangan yang besar pada Islam. Saya tak menafikan. Kita bukan memperkecilkan sistem pondok. Tetapi dengan beberapa sifat tertutupnya menyebabkan dia mengalami kemerosotan yang cukup serius. Dan sistem pendidikan sekular pula terbuka sangat, juga melahirkan insan yang tidak ada akhlak. Yang ada ilmu, akhlak tak ada. Tanyalah cikgu-cikgu yang mengajar sekolah menengah, bila jumpa anak-anak murid dia kat luar macam mana. Yang kata nak cium tangan, nak tengok pun tak nak. Artinya terlalu terbuka sangat sampai mereka tidak melihat hubungan Islam, hubungan akhlak dengan ilmu mereka. So, ini semua musibah umat Islam. Yang belajar sistem agama tertutup semua. Tertutup dia sampai peringkat tak nak terima orang luar. Saya ingat bila kita bercakap dengan cucu pengasas Pondok Pasir Tumbuk, dia kata kita Alhamdulillah lepas arwah meninggal, Tuan Guru Haji Hashim meninggal, kita terima siapa saja orang alim untuk mengajar kat sini. Tapi ada setengah pondok tak nak terima. Ada pondok-pondok tak nak terima, akhirnya dia tertutup sendiri. Ini ruang terbuka. Ada setengah pondok dengan sistem lama, mereka tak benarkan orang luar datang mengajar. Penting mesti anak beranak dia juga, anak beranak Tok Guru. Tidak, jangan harap walaupun ada ilmu tinggi. So, ini masalah umat Islam. Kalau kita diajar ilmu ni, saudara, siapa pun datang, orang luar ke orang dalam, asalkan dia ada ilmu. Dan fenomena ini juga berlaku di setengah-setengah tempat. Tengok orang melihat, oh ni bukan orang Johor, ni mengajar, kita nak orang Johor, belajar khas. Tak ada latar belakang pun. Tak ada, payah sikit lah. Kita nak orang jabat agama, bukan jabat agama, payah sikit, kita nak terima. So, ini semua yang melembabkan umat Islam. Walau kita diajar siapa pun yang pandai, yang alim, kita buka ruang. Bukan kita dengan ilmu ni kita beradab dan kita berdiskusi secara terbuka. Bukan masalahnya kamu daripada mana, tapi apa yang kamu cakapkan. Kamu cakapkan berdasarkan dalil dan nas, bercakap dengan rasional, bukan emosi, terbuka dalam perbincangan, okey, kami terima. Sebab kita nak ikut agama Allah, bukan kita nak ikut negeri mana-mana. Kita nak ikut agama Allah dan nak cari kebenaran dalam agama Allah. Satu ketika dahulu, saudara, tak ada masalah. Ulama ni daripada mana pun asal usul dia tak risau, datanglah mengajar, kami alu-alukan. Tetapi bila berlaku kejumudan umat Islam dan kelemahan umat Islam, maka mereka mula pertikaikan benda-benda seperti ini. Kadang-kadang pertikai benda tak munasabah. Saya kategorikan ada setengah-setengah masjid, dia pilih ustaz mana boleh masuk, ustaz mana tak boleh masuk. Saya kata ni macam masjid kena kencing manis. Ada benda dia tak boleh makan. Ada masjid Alhamdulillah tak ada pantang larang, siapa pun yang ada ilmu datang masuk mengajar, kami tak kisah. Jangan fitnah, jangan duduk dalam masjid, fitnah sudah. Cakap betul, cakap dalil Quran, hadis, kami terima. Kami bukan nak orang yang sembang kosong dalam masjid. Orang cakap dengan fakta, dengan hujah. Sebab kita orang bawah dapat beri, ataupun kita katakan dapat ukur dan dapat tahu juga. Kita pun yang belajar ni bukanlah bodoh sangat. Kita pun ada ilmu. Ustaz-ustaz yang mengajar ni, so kita boleh nilai. Saudara sendiri boleh nilai. Tengok cara dia baca Quran, hadis, tengok sandaran hukumnya. Saudara bukan jahil sangat. Tapi ada orang terlalu takut sebab penyakit banyak. Macam orang makan lah. Tengok roti canai tak boleh jantung. Roti canai tu tak ada masalah apa-apa. Orang tu ada masalah. Tengok nasi Arab tak boleh. Ni lagi banyak lemak ni. Tengok pengak, oh pengak ni bisa. Tengok udang, oh gauk. Udang okey, sedap. Tapi orang ni masalah. Sebab tu saya sedih bila sahabat saya Dr. Basik datang. Ada masjid dia tak boleh masuk. Tak ada sebab tak boleh masuk. Para kawan orang intellectual, orang ada ilmu. Orang duduk Madinah 20 tahun. Duduk pengaji, ayah, datuk dia ngajar dekat Masjidil Haram. Seteruk semua orang ni. Memang penyakit macam-macam tu, kecil mani, ada darah tinggi kan. Sampai dia tak boleh dengar benda-benda yang baik. So, ini menyebabkan kelemahan umat Islam. So, sampai bila kita nak belajar daripada ulama-ulama yang hebat. Nak dapat ilmu hebat, kena belajar ulama hebat. Kita tak nak belajar ulama-ulama yang pakai skrip.
Skrip dah tulis tau, tak boleh bergerak. Kita nak cakap ulama yang membaca suasana semasa, yang mempunyai ilmu yang senantiasa hidup, yang datang bawa ilmu bagi mendamaikan umat, memberi kesedaran pada umat. Bukan nak ulit umat, tapi nak beri kesedaran, menyedarkan umat apa yang betul, mana yang tak betul. So ini ulama kita cantik. Bukan ulama baca skrip, belum dicakap kita dah tahu dia nak cakap apa. Bukan, kita tak nak ulama macam ni yang cuma menghafaz. Kita nak ulama yang faham keperluan umat Islam. Sebab itu pemikir-pemikir Islam lahir disebabkan masalah ini. Setengah cendekiawan Islam, dia tidak pandai untuk menganalisa masalah, tak pandai nak analisa masalah, sehingga dia kelain ataupun kita katakan terseleweng. Dan setengahnya pula ikut suka dia je nak kata apa. Dia nak kata orang kafir, dia kata orang kafir. Suka dia je, tanpa berdasarkan mana-mana ilmu dan sebagainya, apa nafsu. So zaman ini yang zaman kelemah umat Islam. Kan itu kita perlukan pembaikian yang cukup serius. Pembaikian ini perlu dimulakan dengan majlis-majlis ilmu yang lebih bersifat terbuka. Ketepikan soal remeh-temeh seperti tauliah, remeh-temeh belaka. Seperti masalah itu jangan. Semua ni kita kena ketepikan kalau kita nak bangkit semula menjadi umat yang maju, umat yang kuat. Kadang-kadang saudara kita bila melihat orang Islam jalan di dunia barat, melihat keterbukaan barat dalam diskusi dan suatu perkara, mereka tak ajar seorang tu menelan pandangan mereka, ajak berdiskusi, berdebat, sampai peringkat presiden berdebat dengan presiden, ngebakar presiden, cukup terbuka. So ini menunjukkan keterusan. Umat Islam jauh lebih layak daripada mereka, jauh lebih layak. Kita semua jauh lebih layak kerana kita sudah diajar bersifat terbuka, bersifat insyirahus sadr, terbuka dada. Kerana kita menganggap bahawa setiap orang wajib atau setiap orang mampu mengeluarkan pandangan dan pendapat. Dan kita ada pandangan dan pendapat, masing-masing menggunakan dalil yang sama, dan kita melihat mana yang kuat. Kita lebih patut berani sebenarnya berbanding dunia barat yang kita katakan mereka cukup berani dalam mencari kebenaran. Tapi kita cukup takut. Kita cuba menjadikan seorang itu bisu, seorang itu pekak, seorang itu bodoh dengan hujah kita. Seperti umat Islam tidak mampu untuk berbincang dan berdiskusi, berada dalam pentas yang terbuka dan mengolah masalah-masalah dunia. Ini kelemahan umat Islam yang patut kita kembali bangkit. Dan Syekh menyebut tentang masalah perpisahan dua ilmu. Akibatnya wujud dualisme yang akhirnya tampillah konflik antara sekularisme dan agama dan menyebabkan kepimpinan dan sistem terheret sama. Faktor ini berlaku hampir ke atas semua dunia Islam dalam konteks pendidikan, khususnya negara-negara yang pernah dijajah oleh kuasa-kuasa barat. Lebih setengah abad lalu timbul kesedaran umat Islam untuk kembali melakukan reformasi dalam pendidikan, supaya ilmu mengurus diri dan ilmu mengurus sistem diberikan dimensi dan pendekatan baru, supaya faktor integrasi dan penerapan nilai dijadikan agenda penting. Pertemuan ilmuwan Islam dalam persidangan pertama dunia Islam di Makkah tahun 1977 membincangkan isu pendidikan umat dan merumuskan garis bertindak ke arah mengukuhkan lagi ilmu mengurus diri dengan ilmu mengurus sistem. Reformasi ini sangat penting supaya lahir sumber tenaga yang menguasai dua bidang ilmu secara integratif, supaya corak kemajuan dan pembangunan berjalan atas acuan rabbani dan manusiawi. So, lihat suatu ungkapan yang cukup penting. Hari ini kita perlu menggabungkan dua sistem, iaitu ilmu agama sebagai benteng diri dan ilmu pengurusan bagi menyampaikan agama dan memahami agama. Ilmu agama ni benteng kita dapat sembahyang, puasa, zakat, masalah haji, umrah. Ini benteng kita secara dalaman. Tetapi kita menghubung kaitkan ilmu ini dengan ilmu pengurusan sistem, ilmu cara hidup kita, dalam pekerjaan kita diterapkan dengan nilai amanah, jujur, takutkan Allah. Bukan takut CCTV, tapi takutkan Allah, muraqabatullah. Ni tak ni hotel ni ada CCTV tak? Takut tahu kan, berat kita. Allah tak mana Allah? Allah letak kat mana? Bila dunia dia diajar begitu je, dia takut CCTV je lah. Nak buat jahat tengok CCTV je tak. Kalau ada pakai topi, pakai helmet, biar tak nampak muka. Tapi dia lupa Allah yang melihat dosa yang dibuat. Kegagalan memahami ilmu. Kita sebab kalau letak benda ni sebagai muraqabatullah, sebagai ilmu pengurusan diri kita, sudah kita ada ilmu agama ni saudara, insya-Allah maksiat macam mana pun kita takkan buat. Sebab kita tahu Allah melihat. Wallahu min wara'ihil muhit. Allah menguasai kamu semua ni.
Apa yang berlaku pada kamu, Tuhan tahu. Tuhan menguasai. Tuhan telah pagar kamu. Dah pagar dah. Nak mana? Dan nampak gerakan kamu, dan nampak tindakan kamu. So dalam situasi dan keadaan seperti ini, umat Islam tak mungkin berani buat maksiat. Tapi yang berani khianat, yang berani tipu, dia kata tak apa, token tak tahu, bos saya tak tahu. Benar, Allah tahu. Allah tahu. Bila dia tidak menggabungkan ilmu agama, dia akan melihat begitu. Dia melihat perpisahan antara solat dengan tabiat dan akhlak dia. Kata orang yang ada agama yang betul, dia akan melihat akhlak dan agamanya seimbang dan sejalan, seiring sejalan. Itu kita lihat zaman Islam dulu, zaman kegemilangan umat Islam. Bagaimana mereka menterjemahkan kehidupan dengan terjemahan yang sempurna. Katakan seorang itu diajar untuk mati syahid, maka mereka juga diajar untuk menjadi pahlawan. Bukan diajar tak ada dada. Okay, kelebihan mati syahid. Tak ada pun orang Islam tak ada dada. Okay, bunuhlah kami nak mati syahid. Tapi mereka memahami pengurusan diri. Bagaimana mereka perlu jadi mujahid di medan perang, sehingga mereka dapat membunuh sebanyak mungkin musuh. Dan mereka juga belajar ilmu untuk bercakap, hujah-hujah yang mereka gunakan untuk berdakwah. So mereka tidak, bila cakap hubungan dengan Allah, as-siqah billah, percayalah Allah, adakah mereka serah bulat-bulat tanpa mereka meletakkan usaha menguruskan diri mereka. So Nabi SAW senantiasa berlatih berlari, berlatih berkuda, dan Nabi menjadi pemacu kuda yang hebat. Khalid Al-Walid senantiasa berlatih gusti, sehingga dia mampu dalam peperangan Mu'tah dengan pedangnya, dengan 10 pedang dia menewaskan 3,000 orang musuh. Dan benda ni bukan sebut mati syahid tak ada dada. Khalid cita-cita nak mati syahid, tapi bukan dia tak ada kepala. Ini kita katakan hubungan agama dengan pengurusan. Bagaimana dia boleh mengurus musuh, sehingga dalam perang Mu'tah saja dengan tangannya dia bunuh 3,000 orang musuh. Mana orang boleh bunuh 3,000 orang dalam peperangan? 10 pedang dia guna, sehingga pedang terakhir yang dengannya dia gelar Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Mana Khalid gambaran orang yang tak pernah berehat daripada jihad. So dia nak mati syahid, dia tak boleh mati syahid. Akhir mati ada 3. Mereka tahu kelebihan syahid, tapi bukan bermakna tak ada dada. Itu yang saya kena faham. Jadi bila kita belajar agama, tawakal, kita belajar segala sifat-sifat akhlak yang baik, bukan makna kita mudah ditipu. Saya akhlak baik, seorang tipu saya redha je lah. Tak. Kita buat pengurusan bagaimana kita tak akan ditipu. Seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Ashabus Sunan. Ya Rasulullah, ini ukhda. Ya Rasulullah, aku ni kalau membeli kena tipu, beli kena tipu. Tanya Rasulullah. Rasulullah tak kata redha dia lah, pahala banyak tu. Tak, Nabi tak ajar begitu. Bagaimana nak urus? Bagaimana jangan jadi mangsa ditipu. Betul kita ditipu, kita dapat pahala. Tapi Islam tak ajar kita lemah begitu, redha orang tipu kita. Redha orang naik atas kepala kita. Bagaimana kita nak urus ni? Kata Nabi SAW, "Idza bi'ta faqul la khilafah." Sekiranya kamu nak membeli barang-barang orang, kamu kata, jangan tipu jangan tipu. Cakap ni jangan tipu. Dan sekiranya kamu tipu aku, hantar balik barang ni dalam masa 3 hari. Maka orang ni, saudara, bila dia beli, dia kata, jangan tipu. Dia dah bagi amal, jangan tipu. Sebab lepas dia membeli, dia akan tanya orang tahu, saya ni kena tipu tak? Kalau kena tipu, dia pergi balik pulangkan barang. So ini pengurusan. Nabi nak ajar, okay, duduklah belajar ekonomi dulu tahu. Nabi tak suruh macam tu pelik sangat, tu teruk sangat. Tapi Nabi ada suatu benda yang mudah orang ni buat. Bila orang meniaga, awak jangan tipu saya, cakap macam tu. Bila jelas tertipu, orang ni malu sendiri, maka dia pulangkan. Akhirnya sahabat ni tak lagi kena tipu. Sehingga dalam Islam, dalam jual beli, kita ada nama khiyar syarat, khiyar aib. Khiyar syarat, masa orang beri syarat, kalau awak tipu saya, kalau begini-begini, dalam masa 3 hari saya boleh tukar barang. Kau tipu sama ada tipu harga tu tinggi sangat ke? Atau tipu fungsi alat ni ke? Ataupun tipu dari sudut nilai mutu benda ni ke? Dia kata ni kasut kulit fully leather ni, kulit belaka. Kita balik, ada orang expert cakap, bukan, kulitnya sikit je, kulitnya bawah tapak kaki je. Yang lain semua bukan. Yang lain semua kulit kertas je. Maka kita tertipu dalam tempoh 3 hari, kita pulang balik, ambil balik barang awak, main duit. So lihat pengurusan. Sehingga orang Islam, Nabi bukan sekadar ajar redha. Dan ada orang silap faham konsep Allah. Meniaga cara Nabi ni beri free je lah.
Saya tengok satu rancangan. Jadi kita ni meniaga untung tak, dia tanya seorang ustaz. Adalah, ialah meniaga dengan Nabi macam ni sangat. Tak bagi percuma kat, bagi percuma. So dia ni mengaji tak mengaji? Sejak bila pula Nabi meniaga bagi percuma? Dia tak tahu Nabi untung berapa puluh kali ganda. Sehingga Khadijah terpikat bagaimana Rasulullah mampu dapat untung yang baik. Bukan untung menipu, untung yang baik. Bagaimana Nabi dapat mengatasi spekulasi harga. Dia bila sampai di satu tempat, semua sampai ke bumi Syam, datang seorang buat spekulasi harga. Kita kalau sampai kat pasar, untung sikit je, baik kita jual terus pada peraih ni peraih. Yang disebut dalam istilah ekonomi talaqi rukbah. Peraih dah duduk, dah pintas tengah jalan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi pasar Syam, harganya tuan dapat lebih sikit, jangan nak nunggu 3-4 hari nak habis ke kain, nak habis ke produk barang. Biar kami beli semua. Kami bagi untung pada tuan 2 kali ganda. Semua jual, melainkan Nabi SAW nak jual. Takkanlah kita percaya suatu isu ekonomi hanya individu seorang. Kita tak jenguk lagi kat pasar. Tak tengok pun hanya seorang yang buat spekulasi. Kononnya harga kat pasar begini. Jangan mudah. Nabi kata kepada Maisarah, jangan. Maisarah kata, aku tengok Muhammad betul tak betul tindak. Maisarah ni bukan perempuan, laki-laki. Saudara jangan salah faham. Jangan pilih pula Nabi couple perempuan. Tapi kita memang saya kecil dulu belajar Maisarah ingat laki-laki dengan perempuan. Apa laki-laki? Sebab kalau kita nama Maisarah ni perempuan. Maisarah ni lelaki, gulam. Dia kata, boleh untung tak untung. Saudara Abu Jahal pula kata tengok Muhammad. Budak mentah tahu apa meniaga. Tak reti meniaga, kita tengok orang otai tahu. Walau dia hanya pegang seorang cakap. Nabi diam, Nabi tak cakap. Sehingga Nabi sampai ke pasar Syam. Nabi seorang je bawa barangan daripada Mekah. Yang lain saudara, rupanya perahi boleh dibawa ke pasar lain. Akhirnya Nabi jadi conquer barang tu. Maka Nabi boleh jual lebih mahal. Ikut suka Nabi lah, nak jual banyak mana. Berapa apa. Akhirnya terkedu semua pula Abu Jahal, Abu Sufyan yang semua otai-otai dalam ilmu korporat. Nabi SAW untung sah. Kalau siapa kata Nabi meniaga bagi percuma? Artinya orang yang saya katakan konsep ekonomi mereka tak faham. Mereka tak tahu bagaimana Nabi SAW menghubungkan dalam pengurusan diri dan sistem. Sehingga Nabi berniaga dengan amanah, dengan jujur. Nabi mendapat keuntungan. Dan lihat anak didik Rasulullah Abdul Rahman bin Auf. Dalam masa yang singkat, dia menjadi orang paling kaya di Madinah Al-Munawwarah. Ini anak didik Rasulullah. Artinya saudara, kita bila sebut dalam Islam, bukan Islam ajar agama, ajar kita Quran, lalu kita pun sabarlah banyak-banyak. Redha kena tipu ke, kena itu ke, kena ini ke, tanpa kita boleh membela diri. Walau kita ada cara melepaskan diri. Cukup yang saya bagi contoh. Bila Islam kata syahid kelebihannya besar, tak ada seorang pun orang Islam faham tadah dada biar kami mati cepat. Tapi mereka inginkan kemenangan dalam peperangan. Semua perang mereka masuk, mereka nak menang. Kalau syahid, maka itulah kemenangan juga bagi mereka. Ini kepahaman betul saudara. Kita hari ini banyak benda Islam kita faham salah. Faham salah menyebabkan kita mundur, kita lemah, kita senantiasa terkebelakang dalam semua perkara. Bukan setengah yang maju pula, dia mundur di sisi Allah. Dia lepaskan semua ilmu agama, dia cuma bawa ilmu dunia. Nampak dia maju, tapi dia mundur di sisi Allah. Yang pegang agama je tak nak langsung uruskan dunia, maka nampak sekadar dia hebat di sisi Allah, tapi sebenarnya dia mundur dalam kehidupan dunia. Maka semua dalam keadaan seperti ini kita tak nak. Kita nak dalam keadaan yang mulia dunia akhirat. Sebab Islam mengajar kita mulia dunia akhirat. Kalau sekadar kita diajar mulia akhirat, Nabi tak akan pegang bumi Madinah dan tak berfikir berperang, lalu menundukkan Parsi dan Rom dan menyebabkan Islam seluruh dunia. Tak perlulah macam itu. Negara-negara pun tak bimbang menggerakkan Nabi SAW. Tapi Nabi memahami bahawa agama ialah pengurusan dunia. Dan mengurus dunia dengan agama Allah Ta'ala. Sehingga setiap manusia merasakan keamanan yang sebenar, kebebasan yang sebenar, dan dapat merasakan kemanisan hidup yang sebenar.